Sri. Ya, silakan. Nah, terima kasih Tan Sri menyambung ke ucapan perbahasan kepada titah tuanku dalam isu gaji minimum. Sehingga kan ke bawah duri tuanku berasa agak tersentuh dan memberi perhatian terhadap para 23 yang tidak lain dalam titah tuanku yang berbunyi begini. Selain daripada isu perumahan, meningkat pendapatan rakyat, kerajaan turut memberi perhatian pelaksanaan gaji minimum. Beta berharap pihak bajikan sektor swasta dapat mencari pendekatan terbaik pada pekerja melaksanakan gaji minimum secara berkesan demi kebaikan bersama. Soalan daripada ke bawah duri tuanku itu menjadi satu tugas wajib kepada kerajaan untuk memastikan gaji minimum itu terlaksana, termasuk mengkaji semula garis panduan gaji minimum yang memberikan peluang kepada syarikat-syarikat durjana untuk bawa ke mahkamah dan menggunakan garis panduan gaji minimum ini sebagai alasan untuk mengelak bayaran minimum. Gaji minimum ini, Tan Sri Speaker, dia luas sebenarnya. Termasuk seperti mana yang kita lihat pada persaraan gaji parlimen, ianya luas. Jadi kita jangan terlepas pandang bahawa semua itu terbabit dalam titah tuanku. Tuanku mengambil peranan itu untuk menegaskan bahawa perlu ada kesesamaan dan keadilan kepada seluruh rakyat Malaysia, termasuk ahli parlimen. Jadi untuk melihat daripada bil yang kedua yang saya lihat ini, sebenarnya bukan menguntungkan, tetapi rasa keliru dan agak duka cita di kalangan ahli parlimen yang ada dalam Dewan ini. Mengapa ianya tidak ada satu ancakan paradigma yang boleh memberikan kebesanan untuk bertugas secara proaktif. Bila bil itu dibentangkan untuk bacaan kali yang kedua, kebanyakan ahli parlimen berasa keliru dan duka cita. Masa mereka hingga terbawa pada emosi yang tidak tentu arah, sehingga akan bergaduh tiap-tiap hari. Jadi saya mengambil pendekatan sebegini supaya seperti mana yang ulasan yang kita bawa pada bacaan kali yang pertama itu dirungkaikan dan diperincikan lagi, supaya keadilan itu dapat ditegakkan, termasuk speaker sekali. Jadi kita jangan terlepas pandang soal menegakkan hak ini. Jadi saya mengambil peluang sebelum ya, Tan Sri, saya tidak berapa pasti sama ada perbahasan yang berhormat ini membahas bil yang akan dibahas nanti. Tidak boleh yang berhormat begitu. Ya, saya mengambil peluang awal, Tan Sri, supaya ahli-ahli Dewan Rakyat ini bersedia berdepan dengan fenomena ancakan paradigma yang akan diputuskan. Kalaupun begitu yang berhormat, jangan libatkan speaker. Ya, saya cuma nak mengaitkan speaker supaya speaker jangan terkecil hati, kerana bila bersebut wakil parlimen, speaker pun terlibat, timbalan pun terlibat. Jadi kita tidak adil kalau kita meminggirkan apa namanya dipanggil sebagai ayah kepada Dewan yang mulia ini. Saya mengambil pendekatan sebegini kerana ini adalah ingatan ke bawah duri tuanku. Jadi tuanku mengatakan dengan jelas, jangan, maknanya minimum secara berkesan demi kebaikan bersama. Jadi mereka-mereka juga Tan Sri Speaker tidak terkecuali daripada tanggungjawab untuk mengangkat martabat dan juga hak mereka sebagai ahli parlimen yang didaulatkan sebagai pekerja rakyat yang tanpa isi rehatnya, tanpa mempedulikan tidurnya, tanpa meminggirkan makannya demi untuk rakyat, Tan Sri Speaker. Kedua, isu emas. Saya mengambil peluang ini apabila akta ini telah pun dibentuk dan dibuat baru, maka pekerja emas telah pun dimaklumkan bahawa ada pekerja-pekerja emas ini akan diberhentikan secara total, iaitu jumlah yang terlalu banyak, hampir 6,000 orang. Dan saya dah bagi tahu bahawa apa pun yang berlaku dalam emas ini, pekerja tidak boleh diheret dalam menyelesaikan masalah. Dan masalah ini terkait dengan pekerja apabila akta ini telah pun akan dikuatkuasakan dalam beberapa siri ataupun waktu yang telah pun ditetapkan dalam meluluskan rang undang-undang ini yang memberikan kepada pentadbir baru untuk mengambil alih secara total. Saya mengambil ruang ini untuk menekankan bahawa ketidakadilan itu telah pun menampakkan hasilnya apabila ramai pekerja emas akan diberhentikan, malah tidak diiktiraf
kesatuan pekerja yang mewakili pekerja yang juga terheret dalam pindaan ini, yang menafikan hak berkesatuan yang dibenarkan dalam perlembagaan persekutuan, malah dalam Akta Perusahaan 1967 di bawah Seksyen 9. Saya mengambil peluang ini untuk menegaskan bahawa kerajaan harus berfikir secara kolektif dan profesional. Tidak boleh kita menghukum efisiensi daripada pentadbiran, pekerja itu dihukum untuk diberhentikan. Saya menentang keras ianya menjadi satu falsafah bila mana sesuatu organisasi syarikat GST yang tak boleh berpaut keuntungan, pekerja yang menjadi ala galasnya dan mereka terpaksa menanggung kesesaraan yang tidak mampu mereka lakukan apa-apa. Saya menyarankan kepada Kementerian Sumber Manusia dan juga Pengangkutan supaya melihat daripada sudut hak pekerja, termasuk kesatuan pekerja MASU dan juga NUFAM, untuk mereka ini dipasti tidak ditinggalkan hak mereka, terutama sekali di bawah Seksyen 13 Akta Perusahaan 1967 yang menjadi hak kepada perjanjian bersama yang termaktub dalam Akta Perusahaan 1967. Tan Sri Speaker, dalam usaha untuk memastikan kedaulatan dan kemurtabatan pekerja itu diangkat hak mereka, Union pasti menjadi satu igawan buruk. Dan kita dimaklumkan hari ini Persatuan Pegawai Airot akan berpiket. Pukul 5 nanti saya nak pergi ke Jalan Subang untuk menyertai mereka sebagai timbalan perhatian NTUC. Isunya ialah apabila syarikat yang kita anggap sebagai telah pun melalui berbagai siri cubaan yang mengetahui tentang hak pekerja, mengugut, malah ingin menghantar surat tunjuk sebab kepada Setiausaha Agungnya yang telah menafikan haknya untuk mempertahankan pekerja yang bukan menjadi ahlinya dalam soal memberikan keadilan kepada pekerja. Jadi apabila mereka ini dihalang atau diberi ugutan, Persatuan Airot Eksekutif ini telah pun cuba dinafikan oleh majikan hak mereka. Jadi piket hari ini menjelaskan bahawa union busting sebenarnya, Tan Sri, sudah bermerajalela. Kementerian masih lagi membisu 1000 bahasa. Majikan yang diibaratkan majikan tempatan juga berperanan untuk menyekat kebebasan mereka, dan akhirnya mereka-mereka yang bekerja ini tidak boleh menyuarakan dan menegakkan hak mereka. Oleh yang demikian, piket hari ini sebenarnya, Tan Sri, untuk menjelaskan kepada kementerian dan kerajaan bahawa terlalu ramainya majikan yang menindas pekerja, yang menyekat hak mereka dan juga mengaut untung daripada tenaga pekerja ini perlu disuarakan. Hari ini piket akan berlaku dalam Airot, dan saya nak beritahu dengan Tan Sri Ahmad Johan, jangan terlampau kurang hajar dan biadab dengan pekerja. Maklum bahawa hasil keuntungan Airot pun datang daripada tenaga titik peluh pekerja yang telah pun berbakti kepada syarikat ini. Perlu juga diambil perhatian. Maka saya ingin menyarankan kepada kementerian supaya kenal pasti mengambil tindakan dan memastikan bahawa setiap mereka yang menindas pekerja ini akan menyumbang kepada hukuman yang berat, supaya mereka walaupun tempatan akan akur dan akan hormat kepada akta dan undang-undang negara. Begitu juga dengan permasalahan dibangkitkan oleh Titi Wangsa tadi. Apabila konsep union busting ini dibuat, saya merujuk kepada laporan maklumat yang saya terima daripada keseluruhan pekerja-pekerja pecahan, pekerja asing yang ditakuti pada hari ini sudah melampaui 2.1 juta orang. Yang berdaftar, yang tidak berdaftar, na'udzubillah min zalik. Saya dimaklumkan bahawa perkelangan saja sudah melampaui 733,200,000 orang. Oh, dahsyat. Pembinaan 425,532 orang. Peladangan 347,149 orang. Perkhidmatan 251,373,000. Saya menjadi satu kemuskilan, Tan Sri, yang saya tahu pekerja asing ini hanya boleh dilakukan dalam sektor
kantor pembinaan dan pertanian serta pembantu rumah. Tetapi perkhidmatan, perkelangan sudah menjadi satu longgokan pekerja asing yang menakutkan kita pada hari ini, yang memberi kesan kepada negara dalam permasalahan pengangguran yang meningkat. Saya ingin mengambil peluang ini untuk menegaskan sekali lagi kepada Kementerian Sumber Malaysia, termasuk Kementerian Dalam Negeri, supaya memastikan program 6P itu dapat menyekat ataupun mengenal pasti ataupun memastikan bahawa rakyat tempatan itu perlu diambil keutamaan. Dan ini akan memberikan sekatan ruang untuk pekerja asing masuk dengan maharajalela. Dan saya takut besoknya nanti akan longgokan pekerja asing ini akan berlipat kali ganda hingga menenggelamkan pekerja tempatan. Dan ini saranan saya kepada kementerian supaya mengambil serius dan tindakan penguasaan yang serius untuk memastikan pekerja asing ini dapat dikawal selia dan memastikan bahawa ini baru-baru ni Tan Sri pekerja asing pun dapat datuk. Jadi untuk mengelakkan daripada pengembangan negatif ini, kita minta supaya kerajaan mengenal pasti pekerja asing ini tidak boleh diberikan keterlaluan, nanti dikuatiri akan menguasai segala sektor pekerjaan negara ini. Saya nak beritahu dengan Tan Sri ini jelas bahawa kalau kita tidak mengawal daripada sekarang, Tan Sri, pekerja asing ini akan mengawal seluruh sektor swasta dan penyebab kepada peluang pekerjaan tempatan tidak dapat dilaksanakan ataupun dikawal selia. Tan Sri, TTPA, ada banyak masa, banyak lagi. TTPA ni Tan Sri, saya mengambil peluang ini apabila saya bertanya kepada Menteri pagi tadi. Menteri kata dalam perbincangan. Tetapi kalau kita olahkan TTPA ini kepada realiti, ianya akan menyekat syarikat-syarikat SME dan juga syarikat-syarikat kecil untuk beroperasi. Dan persaingan dengan pelabur-pelabur asing yang besar daripada Amerika, daripada Jepun, sudah menunjukkan bahawa kemampuan kita untuk bersaing, saya kira tidak berupaya. Jadi saya ingin tegaskan bahawa saya tidak mahu TTPA ini mengheret kos sara hidup yang lebih tinggi. Dan masa yang sama, 1 hari bulan 4 ini GST akan dilaksanakan. Bila GST dilaksanakan dengan pendekatan sara hidup kos naik 6% minimum, ada yang 12%, ada yang 13%, akan menyebabkan beban baru. Dan apabila TTPA ini dilakukan, maka kesan baru tambahan yang akan dikenakan, malah kemungkinan besar pekerja asing ini akan dikaitkan untuk pastikan bahawa syarikat tidak menanggung kerugian keterlaluan, maka pekerja asing diambil sebagai penambahan pendapatan. Dan ini boleh berlaku, Tan Sri. Sebab itu saya nak pastikan bahawa kementerian industri kena pastikan bahawa apabila melaksanakan agreement perjanjian Pasifik ini, pastikan hak pekerja-pekerja tempatan, syarikat-syarikat tempatan, terutama sekali SME, terlindung daripada arus pergelutan persaingan yang akan menyebabkan dan menjerat syarikat-syarikat kecil ini terheret bersama. Jadi saya mengambil peluang ini untuk menegaskan bahawa sebelum nak sign apa-apa agreement, Tan Sri, pastikan ianya tidak memberi kesan buruk kepada syarikat kecil dan juga pekerja seluruhnya dalam negara ini. Tan Sri, oleh kerana kekeliruan banyak berlaku dalam kebelakangan ini 2-3 hari ini, saya tengok bergelut banyak dah. Ini kata gelut, kata macam-macam isu. Rakyat ini, Tan Sri, tidak jahil, tidak nipis dengan pengetahuan. Mereka tahu, mereka baca dan mereka mendapat maklumat daripada banyak internet dalam kes-kes yang telah pun diutarakan. Hari ini undang-undang banyak dikelirukan dan mengelirukan yang keterlaluan. Maka banyak isu yang dibangkitkan, malah kadang-kalanya rakyat terpinga-pinga. Apapun alasannya, kita kena biarkan rakyat berfikir secara matang. Kita dalam dewan ini, kita boleh berhujah dan kita berhujah.
dan kita tidak menafikan hak ahli parlimen untuk berhujah. Maka hujahan itu dan akan diterima rakyat di luar sana melihat daripada hujahan yang kita buat. Saya mengambil satu contoh, sebagai contohnya tidak menyinggung perasaan saya apabila ada hukuman yang dikenakan, tidak memerlukan bukti, tidak memerlukan saksi, tidak memerlukan affidavit, yang diperlukan percaya kepada yang membuat aduan. Sebagai contoh, kalau kita mempunyai diri kita didakwa oleh seorang gadis, merogol dia, tetapi dalam masa yang sama kita bukan berada di tempat itu, tapi hakim kata saya percaya kerana dia adalah pengadu yang saya percaya. Jadi kalau itu berlaku, maka huru-haralah undang-undang dalam negara ini. Walaupun banda 13 banda, 14 banda dikemukakan untuk menafikan tuduhan itu, tetapi tuduhan itu dijatuh hukumkan juga. Maka saya mengambil ruang ini untuk menegaskan bahawa rakyat di luar sana, di luar sini, bukan mereka bodoh dan mereka tidak cerdik. Mereka membaca, mereka adalah mempunyai kepakaran segi undang-undang. Sebab itu bila saya tengok ahli majlis peguam menyokong beberapa isu yang terbabit, termasuk isu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menegaskan bahawa ketidakadilan itu berlaku, saya percaya mereka bukannya kumpulan orang yang tidak cerdik. Mereka berfikir, mereka ada nahwu undang-undang, dan mereka faham tentang undang-undang yang membolehkan mereka berfikir dan menyokong. Jadi saya mengambil ruang ini untuk mengatakan bahawa berasa amat duka cita di atas undang-undang yang saya anggap bobrok, yang tidak memberikan ruang kepada ketidakadilan itu bermaharaja lela. Maka saya mengambil ruang ini untuk merakamkan merasa duka cita dan teramat sedih dengan apa yang berlaku dalam siri undang-undang negara yang memerlukan pembaikan yang cukup luar biasa. Peluang ini saya ambil dan menegaskan bahawa kita kena biarkan rakyat berbahas dalam soal undang-undang ini di atas kekeliruan mereka, dan mereka berhak untuk menyatakan sokongan atau sokongan, dan kita kena pastikan hak itu ditegakkan walau apa cara sekalipun. Rumusan daripada ucapan saya, walaupun setengah jam dia beri ruang, saya mengambil 20 minit Tan Sri untuk memberikan ruang rakan-rakan yang lain untuk membahaskan persoalan ini. Namun yang jelas apa yang saya lihat daripada rumusan hari ini pada 2015, kita akan berdepan dengan berbagai-bagai fenomena. Wang ringgit yang merudum, mata wang yang merudum, sara hidup meningkat, kos sara hidup meningkat dengan GST-nya akan dibuat pada 1 April, dengan TTPA-nya tak tahu hala tuju bila nak ditandatangani, beban baru kepada rakyat. Begitu juga dengan syarikat-syarikat yang akan melihat cara baru untuk menindas dan memberikan kesan buruk kepada ekonomi negara. Begitu juga dengan hutang kita yang bertambah hampir 700,000 juta, dengan keadaan rakyat terpinga-pinga mencari ruang, minyak terapung tak apung naik turun 20 sen, naik 25 sen, daripada cukai tersembunyi yang disembunyi-sembunyikan, dan itu menjadi satu perang baru 2015 setelah banjir bah yang melanda negara ini dianggap tsunami kedua telah berlalu. Kemudian kehilangan pesawat-pesawat dan juga letupan berlaku menjadi satu ugawan buruk 2015. Maka pada hari ini kita nak pastikan bahawa bencana yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada berkait, dan fikirkan kait apa itu. Bila mana kita telah pastikan apa yang telah dikaitkan itu, maka insaflah ujian Allah kepada kita untuk kita memperbaiki kelemahan. Ujian kita 2015 ini ujian yang paling besar, yang saya anggap sebagai berdepan suaksana 10 tahun yang lalu, yang memberikan kita persiapan untuk kita pastikan negara tidak terheret dengan kancah bencana, walaupun dalam segi ekonomi, alam, tapi yang pasti negara ini kena berdepan dengan suaksana yang akan merumitkan dan menyatukan dan memastikan bahawa kebangkitan kebaikan itu tuntutan ilahi. Memendek bicara, meneruskan kata Tan Sri, terima kasih atas renungan dan juga sokongan pendengaran Tan Sri kepada saya. Terima kasih.